Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya daripada IMIX Negeri Terengganu. Baik. Okey, saya kenal dululah saudara untuk sesi ni. Saya Zaidi, Zaidi Zulkifli, wakil daripada IBZ Skill Training Center. Okey, saya oleh kerana kita bermula daripada semalam dah kemarin program ni. Jadi saya nak tanyalah, sebelum ni ada tak peserta yang telah pun mengikuti kelas ni? Previous ada, Alhamdulillah. Cuma bukan dalam race yang dekat lah. Maksudnya last kali tak silap saya, kalau tak apa, cakap Terengganu ni tak apa. Cakap Terengganu tak apa. Cakap Terengganu. Yes. Oh, sorry. Previous tahun 2017, last kali 2018. Itu last kita buat program ni. Jadi 19 kita stop sekejap. And then pada tahun 2020 ni, Alhamdulillah kita dapat sambung balik program ni sekali lagi. Alhamdulillah. Jadi sebelum ni daripada peserta tu Cik Zaid ambil daripada Zaidi, Cik Zaidi cari daripada mana peserta? Okey, baik. Peserta sebelum ni kita bagi kepada dua peringkat. Satu anak negeri Terengganu. Lepas tu yang kedua kita ambil pada peserta luar. Peserta luar mostly daripada Kuantan dan juga satu tu Kuantan, Pahang. Pahang, dan yang kedua kita ambil daripada dicampur Johor dan juga Negeri Sembilan. Okey. Baik, alhamdulillah. Setakat ni sebelum saya nak tanya lebih jauh lagi mengenai peserta yang kita daripada IMIX ni. Anjuran IMIX ni, peserta yang telah mengikuti ni projek ni sudah pun berjaya ataupun maknanya dia memiliki kedai ataupun membuat perusahaan ni, ada tak yang contohlah sebagai contoh? Sebagai contoh, saya boleh kata macam ni lah. Untuk yang luar, macam saya kata tadi, saya ada dua kan. Yang mula daripada Pahang, yang kedua daripada Johor dan juga Negeri Sembilan. Okey, baik. Yang di Terengganu, Alhamdulillah. Okey, sebab macam ni lah. Baik. Saya boleh kata fokus saya macam ni. Ramai orang kata buat kedai kepuk ni payah. Okey, lepas tu saya sendiri pun dah buat kedai saya sendiri, tetapi saya invest satu modal yang agak besar. Okey, lepas saya invest satu modal yang agak besar, last kali bisnes saya lingkup. Saya cerita saya lingkup. Okey, baik. Tapi bila saya fikir-fikir balik, silap saya masa tu saya pump satu modal yang besar. Jadi saya fikir-fikir balik, saya buat khusus ni supaya biar orang fikir, biar orang tahu kita tak perlukan equipment yang banyak yang besar untuk buat kepuk lekor ni. Okey, cukup kadaran yang sesimple, sebolehnya. Baik. Lepas tu selebihnya kita akan cuba, kalau kita ni dari segi modal kurang, kita akan pergi kepada badan-badan ni lah, badan-badan yang boleh menyalurkan bantuan, contoh MARA dan sebagainya. Okey, baik. Jadi itu saya cuba terapkan dalam khusus kepuk kali ni. Okey, baik. Jadi berbalik kepada soalan puan tadi, Alhamdulillah ada yang berjaya, tetapi mostly kalau orang luar ni dia akan jadi satu masalah. Masalahnya ialah sagu. Nak mendapatkan sagu. Kalau Pahang, dia orang semua okey, semua dah okey dah, semua okey. Last kali masalah kita ni ialah sagu. Sebab tu saya fikir-fikir balik, ada lagi baik kita fokus pada anak negeri sendiri untuk buat. Okey, biar dia orang lalu, orang kata daripada bawah, daripada kecil-kecil, lepas tu after that kita disperse. Maksudnya bila kita fokus kepada negeri Terengganu ni, maknanya sumber ataupun bahan-bahan yang kita nak dapat tu ada di sini. Ada, mostly ikan pun main peranan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah lah mungkin kita akan boleh lagi tengok dari segi cara-cara. Tadi saya dah tengok tempat goreng kepuk. Sebenarnya saya dah tahu sebenarnya macam mana kita nak mendapat kerepuk, panggil tu kepuk segera. Tapi alhamdulillah lah peserta yang bagi keterangan pula kepada saya. Dan alhamdulillah tadi saya besar hatilah macam Cik Zaidi ni buat projek seperti ini, sebab boleh memberi kerjaya lah, khususnya kepada anak-anak Terengganu, belia-belia wanis ataupun wanita sendiri. Saya rasa saya sokonglah Cik Zaidi insya-Allah. Pertama, kita gunakan kelas ni sebagai kelas teori. Okey, kini modul kita ada dalam 4 ataupun 5 modul. Okey, seperti yang puan nampak lah. Okey, baik. Cuma sehari untuk kelas teori, tapi kita oleh kerana masa terlalu agak singkat, jadi kita short term kan dia. Jadi pagi teori, petang kita terus pada amali. Baik. Ini kelas teori. So far di sini kita amalkan satu konsep. Konsep yang kita amalkan ialah konsep macam ni lah, gotong royong. Jadi
sedikit sebanyak macam konsep gotong royong ni ada kena goreng kepuk. Ada ini tempat-tempat kita menggoreng untuk kepuk segera. Okey, ada yang akan duduk di dalam untuk mengundi dan sebagainya. Cik Zaidi cuba terang sikit macam mana proses kepuk segera ni boleh terhasil. Baik. Kepuk segera ni macam ni ya. Dia kalau kepuk segera ni kita kena ingat, kita kena spare masa sehari. Maksudnya sebab tu kita kejar, kita buat petang semalam. Sebab kita kalau nak molek kita kena simpan sehari semalam dalam chiller, kalau boleh dalam chiller. Okey, dalam chiller kita simpan. Lepas tu lepas sehari dalam okeylah kita ambil dalam 12 jam kita simpan. Keesokan tu kita bawa keluar dan kita akan potong kepuk ni. Lepas kita potong kita goreng. Cuma penyimpanan tu penting. Penting penyimpanan. Jadi sebenarnya saya teruja sebab bila mari saya kata kepuk ni lembab ni, tak perlu keringkan ataupun tak boleh jemur ke basah. Jadi peserta alhamdulillah dengan semangat bagi keterangan kepada saya, alhamdulillah saya dapatlah ilmu tu. Alhamdulillah. Okey. Jadi dari segi teknik-tekniknya gitulah. Maksudnya lepas masa untuk menggoreng tu lebih boleh tanya pada cikgu lah. Okey, baik. Jadi ini tempat kita di kepuk. Jadi kita terus kepada tempat sila puan, jalan puan, lelok puan. Jom. Okey. Sini tempat kita menguli, membuat ni. Kalau orang panggil getek kepuk lah. Senang, getek kepuk. Tempat di sini, jadi kita sediakan papan lagam, sagu dan sebagainya di getek kepuk sini. Jadi tempat sini tempat proses macam boleh shoot video, boleh ke arah sini. Baik, okey baik. Jadi tempat ni tempat kita mengundi, tempat kita membuat adunan. Okey, kat ni kita boleh nampak peserta-peserta tengah buat kerja ni dan sebagainya. Okey, isi ikan yang kita guna 3 ya. Yang pertama selayang, yang kedua tambang, yang ketiga tu memang selayang dan tambang tapi kita campur. Dia ada ratio dia. Kelebihan ikan selayang, ikan tambang tu? Selayang memang mostly boleh buat kepuk. Tambang ni dia macam mengikat. Ikat kepuk tu baik keras. Jadi, okay. Tapi ratio dia salah letak, jadi keras kepuk tu. Dia ikut ramuan dia lah. Dia ada ramuan-ramuan dia. Okey. Boleh baik, tanya peserta? Peserta? Nak tanya peserta sila. Okey, adik peserta. Kedap je. Okey. Ni adik ni. Baru mari hari ni. Okey, setakat hari ni yang mari semalam dah. Kemarin dah. Okey. Setakat 2 hari ni bagaimana rasa pembelajaran kepuk tu? Rasa boleh buat dah ke macam mana? Boleh buat dah. Suka tak dengan projek ni? Suka sangat. Okey, Cik Zaidi kita ni okey ah. Okey. Sama sekali dulu ni kena ya. Okey. Sekarang ni dalam proses nak buat kepuk leko dengan crispy. Crispy. Kepuk leko goreng selandu. Ni. Kepuk leko gepuk. Ya. Makin segera. Dengan kepuk keping. Ya. Boleh perkenalkan nama adik dulu dan dari mana? Peserta ni daripada mana? Saya nama Nora binti Omar. Asal dari Buluh Gading. Buluh Gading. Berapa orang peserta daripada Buluh Gading? 2 orang, alhamdulillah. Baik, dari semalam lagi. Baik, setakat 2 hari ni bagaimana? Rasanya dapat mengikuti dengan baik ataupun balik esok boleh buat tak lagi yang InsyaAllah boleh. Okay. Rasa suka tak dengan program seumpama ini? Memang suka sangatlah. Alhamdulillah. Okey. Cuba sebut sikit ni. Kepuk ni ikan apa ni? Ni ikan selayang ke? Ikan selayang. Ya. Ni dah campur lagi. Tak dicampur dah. Ni selayang hasilnya. Ni kita kena tuju dia dulu. Ni isi ikan saja. Nanti kita akan campur dengan ramuan je lah. Sagu lagi benda pergi ramuan dia. Sagu, kanji. Apa lagi? Sebut berasa. Garam. Dah ingat dah ni macam mana nak buat kepuk lagi dah ingat dah ramuan dia ni. Okey. Ni. Tu tepung kanji. Nak tepung. Okey. Ikut lagi ya? Okey, terima kasih kepada semua dan Kak Dah haraplah daripada iMix penuh biasa dengar tak nama iMix? Biasa. Okey, boleh sebut tak apa dia iMix?
Aimi Institut Moda Insan lagi Terengganu Sejahtera. Okey, bagus. The best you are. Okey, terima kasih. Sikit. Dah masuk hari yang kedua hari ni kan, mengajar peserta untuk Wak Kepuk ni. Ya, saya. Okey, sebelum tu cikgu perkenal dulu nama cikgu untuk kami tahu, dan insya-Allah saya mohon supaya cikgu nanti maklum kepada kita atau share kepada kita bagaimana cara pembuat kepuk yang diajarlah oleh cikgu kepada peserta kita. Okey, terima kasih Puan. Saya Muhammad Amin bin Abdul Rahman, merupakan pengajar jemputan lah yang dijemput oleh pihak syarikat untuk mengajar produk berasaskan isi ikat lah. Isi ikat ni kalau dalam bahasa proses dalam perikanan dia panggil autoshimi. Autoshimi adalah merupakan isi ikat. Isi ikat merupakan bahan mentah untuk diproses jadikan keropok ataupun produk-produk yang sebagainya yang berasaskan ikat lah. Dan satu lagi adalah surimi. Surimi ni dia base sama daripada isi ikat tetapi dia diproses pula untuk dijadikan produk-produk yang agak international. Contohnya macam fishball, fish cake, nugget, so whatever produk-produk yang standard lah. So kalau kita berbalik kepada kopuk tadi, kopuk kebiasaannya di Terengganu ataupun di mana-mana di Semenanjung ni, dia masih kekal dengan menggunakan autoshimi. So autoshimi adalah isi ikat. Jangan confuse lah, autoshimi adalah isi ikat. Sama ada yang merupakan isi ikat yang putih ataupun isi ikat yang hitam. Jadi untuk pembuatan keropok yang untuk pasaran tempatan, so pengguna masih kekal dan masih jitu lagi dengan ikan yang berwarna hitam. Iaitu contohnya seperti spesiesnya adalah spesies ikan palajik, jenis ikannya lah ikan tambak, selayar. Okey, lagi dia boleh pakai ikan selapuni, ikan palajik lah. So ikan palajik ni merupakan ikan yang kalau kita kira ikan yang tidak orang kata bersaing dengan untuk ikan yang dimakan lah. So kalau ikan yang dimakan harganya tinggi dan kalau kita nak buat produk tidak kompetitif lah. So sebab kita nak jual balik keropok kita nak mengharapkan kepada keuntungan. So kalau kita guna ikan yang mahal, so kita punya keuntungan tu tak boleh berbaloi lah. So ikan bahan mentah yang kita nak guna tu mesti berasaskan isi ikan yang mana ikan yang mudah diperolehi. Kita akan buat dua keropok iaitu versi Terengganu dan satu lagi versi Terengganu juga tetapi kita ke arah supaya keropok tadi crispy. Crispy. So perbezaan antara keleko dan crispy ni kalau kita tengok dari segi dia punya konten bahan ingredient, kepuk leko biasa ni dia masih ada kekalkan tepung sagu lah. So kalau dengan crispy kita akan tambah dengan soda bicarbonate sebagai ejen ranguk. Dan juga kita akan tambah dengan sebut lada sula sebagai perasa, sebagai rasa pedas sikit. Dan juga yang istimewanya adalah tepung gandum. Tepung gandum? So sebab setakat ni tempat-tempat saya mengajar sebelah Sumatera Barat dia rasa terharu disebabkan stok tepung sagu. Sebab di sebelah Pantai Barat tu banyaknya stok payah tepung sagu. So di Pantai Timur ni memang banyak tepung sagu. Jadi kita nak bawa menyatakan bahawa kalau tak ada tepung sagu, keropok masih boleh dibuat dengan menggunakan tepung gandum. Gitu. So hari ni kita boleh tengoklah perbezaan antara kepuk leko biasa yang menggunakan tepung sagu dan kepuk leko crispy yang masih ataupun yang menggunakan tepung gandum. Dan tepung gandum ni dia ada untuk keropok crispy ni dia ada teknik proses lah. So teknik proses maknanya kita akan masuk soda dahulu dan kemudian baru kita akan masukkan tepung kanji dan tepung gandum. Okey, alhamdulillah lah dengan penerangan yang dibuat oleh cikgu tadi. Sebelum kita berundur ni saya nak tanya cikgu bagaimana tengok peserta yang mengikuti kelas cikgu ni? Seronok ke ataupun memang dia teruja ke, tertanya-tanya ke, macam mana pendapat cikgu? Pertama kali saya bersyukurlah dapat peserta ataupun anak murid yang ada komitmen lah dalam setiap aktiviti sama ada di masa kelas teori ataupun di amali. So di masa teori banyak berlaku pertanyaan daripada peserta dengan pengajar dan mewujudkan satu perhubungan yang erat lah.
So masa amali maknanya kita tak perlu arah secara detail, dia orang dah tahu apakah tugasan yang perlu dia orang buat. Sebab masa dah amali, dah teori, masa kita dah bagi penerangan, maknanya masa-masa ada tanggungjawab, masa-masa ada komitmen, dan tidak perlu kepada arahan daripada pengajar. Mana yang perlu kita bantu, tak perlu tanya apa yang perlu saya buat. Okey, sekarang ni kita pergi tanya apa. Itu yang kita nak. Sebab sebagai seorang sponsor, dia perlu kepada kesungguhan, kegigihan dan orang kata ringan tulang. Mana itulah kejayaan pada kita. Kalau kita masih kekal dalam keadaan yang orang kata zon selesa, tak nak rasa letih, so kita ke belakang lah. Baik, untuk akhirnya harapan cikgu lah kepada peserta ni, bagaimana cikgu nak beri harapan kepada cikgu supaya ilmu yang cikgu curahkan ni, supaya peserta-peserta Wak Kepuk ni akan balik dan buat dan boleh mengusahakan. Harapan cikgu lah, saya harap. Harapan saya ingat takkan jadi sekadar harapan lah. Saya nak komitmen daripada peserta. Apa yang kita belajar, kita boleh aplikasikan masa di rumah dan dengan cara tak langsung dengan skala masing-masing. Tak perlu pada mesin yang besar-besar. So kita boleh buat cara manual, mengadung, guna basing. Timbangan alat pun guna alat yang kecil-kecil yang harga agak murah. Janji menepati formulasi dan kita proses mengikut apa yang kita belajar, jenis-jenisnya, JMP-nya, MISTI-nya. So itu merupakan satu kaedah supaya produk kita lagi standard dan kebersihan, keselamatan adalah terjamin lah. Dan harapan saya juga apa yang kita belajar ni dapat disebarkan. So persebaran ilmu ni adalah bukan satu benda yang bagus, walaupun orang kata, walaupun kita bagi satu ayat, so orang akan praktikkan apa yang kita ajar, insya-Allah kita dapat di sana nanti. Manfaat yang bersama. Manfaat bersama. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana sudilah bersama dengan kami. Kami adalah daripada IMIS yang mengendalikan jugalah dari segi proses projek ini akan berjalan, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mari tepat menggoreng kerupuk. Okey, saya nak berkenalan dengan adik yang sedang menggoreng kerupuk ni. Boleh perkenalkan nama dulu? Okey, Assalamualaikum. Saya Noraini daripada Amirah Abdul Rendang, Lewani. Cuba terangkan dalam masa 2 hari ini belajar buat kerupuk ni, rasa banyak dah ilmu yang dapat tu. Proses buat kerupuk ni daripada kemarin dah. Kita buat ni proses, maknanya ni proses kerupuk segera. Petang kemarin kita buat. Lepas tu kita freezerkan dalam peti. Hari ni kita goreng. Okey, seronok dok buat kerja belajar buat kerupuk ni. Ya Allah, saya sangat teruja kerana dia beri peluang. Bagi peluang yang seperti begini. Sebelum ni kita bolehlah buat kerupuk sikit-sikit, tapi kita tak tahu cara dia step by step. Step by step. Tapi ni memang maknanya bertuah lah semua ni yang boleh hadir ke tempat ni program ni. Maknanya terbaiklah IMIS terbaiklah macam ni. Terbaiklah. Kalau ada akan datang, buatlah lagi program macam ni. Mana untuk yang semua ni. Okey, boleh maklum khabar ke saya menyeru supaya orang ramai supaya menyertai program-program seumpama ni. Saya asal bagi. Harap pada semua yang di luar sana, pada yang tidak menyertai ini, pada kawan-kawan yang adik-adik muda ni, maknanya marilah, saya menyuruh, marilah sertai program yang kalau diberikan pada daripada anjuran IMIS ni. Maknanya sangat bagus. Marilah ambil peluang, rebutlah peluang ini. Baik, alhamdulillah, saya rasa sangat adik Noraini ni sangat beruntunglah diberi peluang ini. Okey, rasa macam mana goreng kerupuk panas dok ni? Rasa doklah sangat tapi alhamdulillah cuaca molek alhamdulillah. Nanti kalau pandai ni boleh buat perusahaan. Insya-Allah. Kalau diberi keizinan ni kita belajarlah ni. Janganlah lepas peluang ni pada adik-adik semua ni pun ni. Ambillah peluang ni, rebutlah peluang ni. Jadilah perniagaan walaupun sekecil-kecil pun. Ya, bagus. Alhamdulillah. Besar harapan ini ni. Kita suri rumah tangga ni. Kita mencapai pendapatan ni kan kita dengan wabak Covid ni sekarang ni keperluan banyak. Keperluan banyak. Kita
Jadi boleh membantu, suami lah dalam mencari pendapatan. Ya, baik, alhamdulillah. Harapan Aini untuk selepas daripada mengikuti kursus ini, apa harapan Aini? Harapan saya, moga saya tak sia-sia lah. Tak sia-sia lah peluang ni. Moga saya dapat kembangkan bisnes saya. Walaupun kecil, tapi boleh membantu keluarga-keluarga saya. Dan mana yang kata menambah pendapatan. Jana pendapatan. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih kepada Aini. Kak Dah harap supaya bila dapat ilmu yang diajar oleh cikgu tadi dalam masa 3 hari, esok sekali lagi Aini balik di kampung, cubalah kalau tak boleh buat besar pun buat cara kecil-kecil dulu. InsyaAllah. InsyaAllah Kak Dah doa supaya Aini berjaya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada banyak-banyak proses, kali ini kita akan tengok pada packaging pula. Jadi bersama saya ni, nama adik siapa? Saya Nur Atira binti Muhammad Nordin. Nur Atira. Nur Atira. Dari mana? Saya Kampung Bawah Sekada. Oh, Bawah Sekada. Jadi macam mana boleh tahu pasal program pembuatan keropok ni? Oh, ni biasa daripada jiran saya. Jiran. Okey, maknanya jiran ajak untuk join program ni lah. Kira macam mana boleh berminat join program ni? Ni saya untuk menimbul pengalaman saya. Sebab nak tahu juga cara proses dia macam mana sebenarnya. Sebelum ni biasa orang katakan suka makan kepuk. Lepas tu reti dah buat kepuk. Sejak masuk sini tahu sikit-sikit daripada buat siaikan semua timbang-timbang. Maknanya dah belajar dah cara nak uli, nak potong tu semua lah. Sampailah ke packing. Okey, sekarang ni packaging. Kata maknanya lepas kita siap bersusah payah berpanah-panah, kita masuk bahagian packaging lah. Kata packaging yang last ni, okey sekarang ni kita nak buat benda sebenarnya. Masuk ni kepuk benda apa ni kita panggil? Kepuk segera. Kepuk segera Kita tengok kita tunjuk. Ini packaging kepuk segera. Okey, macam kat depan tu goreng. Tengah menggoreng keropok segera lah. Jadi buku banyak-banyak ni kita nak beri ke siapa ni? Untuk dipasarkan. Untuk dipasarkan. Maknanya kita packing. Maknanya timbang dululah. Timbang ikut tukatan ya semua. Okey. Ini keropok keping ni kita dah rasa tadi memang sedap lah. Dah ranggung Okey, jadi perlu ramai dah untuk bertukar packaging ni. Benda yang penting sekali masa packaging ni. Packaging ni perlu sukatan je lah. Sukatan, kena kira ada timbangan dia Okey, timbang. Okey, kepuk ni okey, yang ni lepas goreng ubah dalam ni dulu. Sejak dulu. Okey. Lepas tu baru kita letak dalam bekas tu Okey, macam tengok adik-adik kita ni kepuk yang dah yang sejuk dah lah baru kita packing Okey, dia ada banyak jenis kan. Boleh boleh vacuum. Yang ni ada contoh tak? Ni ada kat tu. Yang ni yang segera lah. Dia ikat terus Okey. Jadi okey. Yang akhirnya apa harapan adik lah daripada program ni lah lepas ni? Supaya program ni diteruskan. Okey, diteruskan. Untuk mengajar anak muda pun boleh menimba ilmu macam saya daripada ni. Tahulah sedikit tentang proses keropok ni. Program ni boleh diteruskan lah. Maknanya berbaloi lah mari 3 hari ya. Alhamdulillah berbaloi, tahu ilmu sikit-sikit semua. Jadi lepas ni bolehlah nak jual kan? InsyaAllah. Kok ada program ke apa ke boleh kita jual kepuk. Jadi itu je. Terima kasih banyak. Okay, semoga berjaya. InsyaAllah boleh teruskan membungkus keropok ni Itu je. Wallahualam.